Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina al-mustafa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, alhamdulillah pada hari ini 9 hari bulan Julai 2021 kita dapat bersama dalam majlis ilmu pengajian kita kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-96. Bab 96, bab wada'is sahibi wa wasiyatihi 'inda firaqihi li safarin wa ghairihi wa du'a'i lahu wa talabid du'a'i minhu. Itu gaya Imam Nawawi, kadang-kadang dia panjang dia punya tajuk. Sebab dia nak bagi tahu dalam bab ni, dalam kitab bab ni aku cerita aku. Bab wada'is sahib, bab mengucap selamat tinggal kepada sahabat. Mana bila kita nak pergi musafir, kita pergi ucap selamat tinggal. Wa wasiyatihi inda firaqihi, dan pesanannya, wasiat dia kepada sahabat ketika nak berpisah. Li safarin wa ghairihi, kerana orang yang nak musafir, nak pergi jauh ataupun urusan mana-mana. Nak pergi musafir ke, nak pergi berperang ke, boleh. Wa du'a'i lahu, dan kita mendoakan dia keselamatan, kesejahteraan, pergi selamat, balik insya-Allah. Wa talabid du'a'i minhu, kita orang duduk di kampung hendaklah kita minta doa daripada orang musafir. Kenapa? Sebab di antara mustajab doa itu iaitulah as-safar. Doa al-musafir hatta yarji', orang musafir sehingga dia balik. Jadi doa dia di antara orang yang mustajab doa. Jadi para jemaah, para pelajar sekalian, itu tajuk kita, bab wasiat mengucap selamat jalan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah bawa ayat surah Al-Baqarah ayat 132, 133, iaitulah wasiyah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub kepada anak mereka. Kita kena belajar juga wasiat ini kepada anak-anak cucu kita. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman mewasiatkan,
berpesan kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yaqub berpesan kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Anak, agama yang kita anuti ini min indillah, daripada Allah. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu seorang Muslim yang benar-benar Islam. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah ketika peninggalanmu? Mu nak sembah apa ketika aku tak ada? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitulah Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 132, 133. Para jemaah sekalian, ayat ini Allah gambarkan kepada kita wasiyah. Nabi Ibrahim AS telah berwasiat kepada anak cucunya supaya beristiqamah, pegang agama ini sebenar-benarnya. Agama Islam yang kita anut ini jangan tinggal. Ini agama yang benar. Ini agama yang benar. Wahaza, kenapa? Sebab Ibrahim ni seorang bapa yang sangat halim, sangat lemah lembut, belah kasihan dia kepada anak cucu dia. Sentiasa Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Dan dia juga berdoa supaya dia dan keluarga dia jaga solat, kan? Maknanya Ibrahim ni di antara bapa datuk yang sangat prihatin kepada keluarga. Maka mereka telah menjaga agama ini. Ketika nak wafat juga, Yaqub pesan pula kepada anak dia. Maknanya masing-masing anak cucu ni berpesan-pesan supaya jaga pegangan kita, agama kita. Fa aslamu lillahi rabbil alamin. Maka mereka semua Islam, duduk di atas landasan yang benar. Alhamdulillah. Pengajaran daripada ayat ini, para pelajar sekalian, Imam Nawawi bawa ayat dalam bab al-wasiyah. Kita sebagai bapa sentiasalah berpesan kepada anak kita, cucu kita, supaya berpegang dengan agama ini. Bukan setakat wasiat saja, kena beri pendidikan agama yang benar. Wasiat je tak ajar apa-apa, mana jadi? Saya tak pandai, ustaz nak ajar, bawa tempat mengaji, tempat belajar. Kita cakap saja tak jadi. Cakap saja tidak jadi, kan? Baiklah para pelajar sekalian. Kemudian dalam bab ini Imam Nawawi bawa kepada kita beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis 712, nombor 712. Hadis Zaid bin Arqam alladhi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah kita bincang dalam bab kewajipan memuliakan keluarga Nabi. Hadis nombor 346. Tuan-tuan tanda, hadis ini telah pun disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis nombor 346. Apa dia kata? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban. Nabi kita berdiri berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka berdiri menyampaikan khutbah sebab nampak rasmi, kan? Kita pun kalau tak sakit lutut kena bangun juga. Nabi kalau sakit lutut apa boleh buat? Fahamidallah wa asna alaihi wa wa'aza wa zakkara. Itu gaya Nabi sallallahu, bila dia nak mula khutbah, dia akan mula dengan puji Allah, memuja Allah Taala, alhamdulillah. Ini mula. Kemudian Nabi kita bagi nasihat dan peringatan. Thumma qala. Kemudian Nabi kita bersabda, amma ba'du. Ala ayyuhan nas, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia,
Rasulullah bersabda, wahai manusia ayuhan nas, ala ayuhan nas, wahai ingatlah semua manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Mana aku ni manusia biasa. Nabi, Rasul itu jawatan. Tapi dari sudut manusia, maknanya aku nak mati. Yang tidak lama lagi malaikat utusan Tuhanku akan datang dan aku pun bersedia menyambutnya. Masya Allah. Nabi kita bagi tahu dia sudah nak wafat. Wa ana tarikun fikum thaqalaini. Aku tinggalkan dua perkara yang berat kepada kalian. Dua perkara yang berat ni kamu kena jaga. Apa dia? Kitabullahi fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Fahassa ala kitabillah wa raghaba bih. Nabi kata yang pertama aku tinggal kepada kamu kitab Allah iaitu Al-Quran. Yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka gunakanlah dan berpegang teguhlah pada Al-Quran. Nabi SAW sangat menganjurkan dan mendorong agar kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran. Thumma qal. Kemudian Nabi teruskan sabda dia, wa ahlu baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti, rawahu Muslim wa qad sabaqa bitulihi. Yang kedua, dan aku tinggal kepada kamu ahlu bait, makna keluarga aku. Aku ingatkan kepada kalian semua agar berpegang kepada hukum Allah dalam memperlakukan keluargaku. Maknanya apa-apa yang kamu nak buat dengan keluarga Nabi adalah kita kembali kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Jangan zalimi keluarga Nabi, jangan buat unaya, kita muliakan mereka sebagai yang sesuai dengan tuntutan syariat. Baiklah para jemaah sekalian, hadis ini menceritakan kepada kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggal dua perkara. Yang pertama yang kita kena betul-betul pegang iaitu Alkitab, Al-Quranul Karim. Ini nama dia wasiat. Nabi kita wasiat dua perkara. Pegang dengan kitab Allah, pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jaga kehormatan, kemuliaan keluarga Nabi. Ahlul Bait dia panggil, ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita ini pun kalau kita pastikan orang ni keluarga Nabi, kita kena hormat, jangan hina mereka. Tapi kalau mereka buat benda tak baik, benda yang tidak sunnah, kita jangan ikut perbuatan. Kita hanya menghormati mereka sebagai keluarga Nabi. Adapun perbuatan dia, amalan dia yang tak ikut sunnah Nabi, kita mengatakan tidak ada hak untuk kita ikut. Tak boleh ni. Ini keluarga Nabi yang buat. Tapi kalau dia buat benda yang tidak diajar oleh datuk dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi kesalahan untuk kita tidak ikut. Bahkan kita kena tegur, kena nasihat. Kata tuan ni anak Nabi, cucu Nabi. Nabi tak ajar macam ni. Kenapa kamu bawa benda yang pelik-pelik? Sepatutnya mereka lebih menjadi pejuang sunnah daripada orang lain. Kerana Nabi SAW tinggal kepada kita sunnah. Quran dan sunnah. Nah. Baik. Kita pergi kepada hadis yang kedua dalam bab ini. Wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith. Tuan-tuan tanda. Nama dia Malik ibn al-Huwairith. Huwairith. Qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Maksud dianya, Malik bin Huwairith berkata, kami dan beberapa orang pemuda tinggal di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Malik ni mari daripada kampung dia, tinggal di Madinah 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Rasulullah sallallahu adalah seorang yang sangat penyayang dan lembut hati. Allahu akbar. Nabi kita ni sangat penyayang dan lembut hati. Makna cakna sangat dia kepada pemuda-pemuda yang mari jauh ni. Wa kana fazanna anna qad ishtaqna ahlana. Baginda menyangka bahawa kami sudah rindu pada keluarga kami. Lepas 20 hari, Nabi nampak macam pemuda ni macam tak termenung, ingat ke kampung, ingat rumah kan. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Baginda Nabi SAW bertanya tentang keluarga yang kami tinggalkan.
Kamu ada siapa di kampung? Ada mak, ayah, ada adik-beradik, contohnya pemuda-pemuda. Fa akhbarnahu faqal. Maka Nabi bersabda, irji'u aini. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda-pemuda ini. Irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim. Nabi kata, kalau begitu baliklah kamu kepada keluarga kamu dan tinggallah bersama mereka. Balik, tinggal dengan keluarga. Wa'allimuhum wa muruhum. Bukan tinggal saja buat penghabis gandum, penghabis tamar, la. Serta ajarkan dan suruhlah mereka untuk mengerjakan solat. 20 hari dah kursus daurah sini, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka kamu sudah pandai solat kan? Balik ajar solat. Wasallu salatan kaza hina kaza. Nabi kata apa? Hendaklah kamu solat solat ni pada waktu ni. Maknanya Nabi ajarlah solat zuhur ketika matahari di sini, solat asar ketika matahari sudah condong, maghrib Nabi kita ajar. Fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum. Apabila masuk waktu solat, salah seorang daripada kamu hendaklah azan. Nabi kita ajar azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan orang yang tertua di kalangan kamu adalah menjadi imamnya. Sama ada akbar di sini ke mana tua, ataupun orang yang paling pandai di kalangan kamu. Orang yang paling pandai di kalangan kamu hendaklah jadi imam. Wa zada al-Bukhari fi riwayatin, setakat itu tadi muttafaqun alaih. Wa zada al-Bukhari, Imam Bukhari tambah dalam riwayat, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Malik dan kawan-kawan dia adalah kamu salat sebagaimana mu tengok aku salat. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah salah seorang sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya salat sebagaimana yang Nabi salat. Kalau kita baca hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, itu hadis Malik bin Huwairis. Apa jadi dengan Malik setelah menerima wasiat ini, tuan-tuan dan puan-puan? Menarik sekali. Pemuda ni bila balik ke kampung menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menjalankan tugas seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik ni setiap kali dia pergi mana-mana tempat, kampung ke mana, bila sampai di tempat ini, dia minta orang berkumpul. Kumpul ramai-ramai. Sa'usalli lakum. Aku akan ajar kepada kamu salat sebagaimana aku tengok Rasulullah salat. Alhamdulillah, Malik salah seorangnya sahabat yang bertugas menyampaikan ilmu kepada masyarakat, ilmu bagaimana Nabi salat sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi lah sahabat-sahabat lain juga telah menjalankan tugas yang sama, tapi oleh kerana Malik ni dia sendiri telah menerima wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu pergi kamu kena ajar, allimu muruhum wa allimuhum wa sallu kama raaitumuni usalli. Maka alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hadis tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Dalam Bukhari ada dalam Kitabus Shalah, Muslim ada Kitabus Shalah. Semua ulama hadis telah mengumpulkan Kitabus Shalah, dan juga ulama-ulama yang ada yang mengumpulkan hadis sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, jangan pula bila kita kata kita ni nak belajar ikut solat Nabi ni, sebab Nabi kata sudah tengok mu tengok aku solat. Ada setengah orang dia tak selesa. Bila kita tengok Nabi solat, kita memang tak tengok, 1400 tahun beza apa nak tengok. Tapi Malik tengok. Malik telah ajar kepada tabi'in. Tabi'in ajar kepada orangnya sampai kepada imam-imam hadis. Imam hadis telah kumpul sifat solat Nabi dalam kitab mereka. Kemudian diajarkanlah sampai kepada kita hari ini. Kita kata alhamdulillah, sudah sampai kepada kita sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, hadis ini mengajar kepada kita banyak perkara. Yang pertama, para pemuda jangan rileks.
Duk tunggu kat kampung nak dapat ilmu. La, kita kena mengembara. Malik telah mengembara, pergi jumpa Nabi SAW, baginda Nabi ajar kepada dia salat. Yang kedua, apabila kita sudah ada ilmu, naklah kita balik berdakwah di kampung masing-masing. Jangan balik tidur. Kenapa? Penat musafir tidur dulu seminggu? La. Kena bawa balik ilmu yang diterima itu untuk diajar kepada siapa? Kepada masyarakat di tempat kita. Allahu Akbar. Baiklah, sifat Nabi terkenalah dengan Raufur Rahim, seorang yang sangat lemah lembut, kasih sayangnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah pula kepada hadis yang ketiga dalam bab wasiat. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa azina. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi minta izin kepada Nabi SAW untuk mengerjakan umrah. Umar nak pergi Mekah. Mereka kan duduk di Madinah. Wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik. Allahu Akbar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam setelah memberi izin kepada Umar untuk pergi ke Mekah, Nabi kata silakanlah pergi, kan? Silakan pergi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar. Umar, wahai saudaraku. Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dalam doamu. Allahu Akbar. Rasulullah mustajab doa. Tapi dia berpesan kepada Umar supaya doakan dia. Ini pesanan untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni, bila orang nak pergi musafir, nak pergi Mekah, yang utama sekali kita kena minta, doakan kami. Tuan, puan, jangan lupa doakan kami. Jangan lupa kami dalam doamu. Ini kita kadang-kadang tak pandai mana. Kan? Bila tengok orang nak pergi Mekah, sibuk bisik. Kopiah satu. Buah tasbih. Jangan main tasbih biasa-biasa. Tasbih kayu koka. Oh, pernah. Kan? Akbar. Kalau yang muslimah pula, adalah dekat kedai tu. Dekat dengan rumah tabung haji Jannah Riyah tu ada jual beg macam, oi, duk pesan. La. Orang nak pergi haji, pergi umrah, yang kita pesan, la tansana ya ukhayya min du'aik. Saudaraku, jangan lupa doakan saya. Itu yang patutnya, ini yang sepatutnya kita agenda besar. Kita punya agenda besar, kita minta mereka doakan kita di Mekah, di Arafah, di mana-mana saja di sana, supaya Allah Ta'ala beri kepada kita anugerah yang terbaik. Faqala kalimatan ma yasuruni annali bihad dunya. Allahu Akbar. Umar kata apa? Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berkata, kalimah itu adalah ucapan Nabi kepada Umar, lebih membahagiakan aku daripada mendapat kekayaan dunia. Mana dunia ni kalau aku milik, tak padan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Umar tak bagi tahu. Kita kena ingat, bukan semua perkara yang kita dapat kita kena maklumkan kepada orang. Umar dapat kata-kata daripada Nabi. Apa yang Nabi cakap? Wallahu alam. Umar tak bagi tahu. Tapi bagi dia kata, aku sangat gembira lebih daripada kalau aku boleh milik dunia ni. Kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apa yang Nabi sebut? Boleh jadi Nabi kata mu ni ahli syurga apa? Umar tak mau sebut. Wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Ada riwayat lain Nabi kata, sertakanlah nama kami dalam doamu. Tadi jangan lupa kami dalam doamu. Di sini sertakan kami, sentiasalah kami bersama dengan doamu. Subhanallah, tinggi darjat. Maka hadis ini para pelajar sekalian, penting sangat-sangat. Bila orang nak pergi tempat-tempat mustajab doa, kita kata pesan. Kalau nak tengok di sini, Umar dengan Nabi mana lebih besar? Sudah pastilah Nabi lebih utama, lebih besar. Tapi Nabi SAW mengajar adab kepada kita. Nabi minta Umar doa untuk dia. Subhanallah. Untuk apa? Untuk kita umatnya belajar. Bila ada sahabat kita, guru kita, tok syekh kita nak pergi umrah, nak pergi haji, yang penting kita pesan, la tansana fi du'ai. Jangan lupa kami dalam doamu. Allah. Hadzal hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Baik, itu adab.
Kemudian kita pergi kepada hadis 715. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Kata Salim, Salim bin Abdullah, ayah dia Abdullah bin Umar, bila ada seorang tu nak musafir, dia kata udnu, mari sini dekat dengan aku, mari dekat kepadaku, hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Allahu akbar. Ibnu Umar kata, mari dekat, aku nak ucap selamat jalan kepada kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengucap kepada kami. Ini dia panggil musalsal. Dia terima daripada Nabi, dia ajar pula kepada orang lain. Fayaqul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila orang nak musafir, Nabi kita ajar. Ikut kata-kata. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksud bacaan ini, aku menitipkan kepada Allah agamamu. Mana aku serahkan Allah Ta'ala jaga agamamu. Kamu nak musafir, nak travel luar negeri, luar negara ni. Dalam negeri, malu nak buat benda maksiat. Ini orang kampung kita, ini orang kenal, ini kawan. Tapi di luar negara, tak ada siapa yang kenal kita. Boleh je nak buat apa saja, lantak lah. Aku minta Allah Ta'ala jaga agamamu. Wa amanataka, dan amanahmu. Banyaklah amanah ni. Sama ada amanah tanggungjawab ataupun amanah Allah kepada kita. Jaga solat, jaga aurat, jaga macam-macam. Dan wa khawati ma'amalika, dan penghabisan amalanmu. Maknanya amalanmu berakhir dengan yang baik. Supaya kita duduk di mana, luar negara ke, duduk di apa saja tempat, kita mesti doakan kepada sahabat-sahabat kita. Doa apa? Berpesan kita kepada mereka dengan doa. Allahu akbar. Itu doa riwayat Ibnu Umar. Gaya Nabi sallallahu apabila sahabat nak bersama musafir, begini cara Nabi ucap selamat jalan kepada sahabat-sahabat. Baik, kita pergi pada satu lagi hadis. Hadis 716. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-sahabi radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuwaddi'a al-jaysha qala astaudi'ullaha dinaka wa amanatakum astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Qala an-Nawawi hadithun sahih, rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Hadis ini kata di Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-sahabi, dia ni sahabi. Nabi sallallahu apabila melepaskan pasukan tentera, bila Nabi kita nak hantar satu pasukan tentera nak pergi berperang, baginda bersabda. Samalah bacaan tadi juga. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Mana aku serah Allah Ta'ala jaga agamamu dan amanahmu. Jaga tanggungjawab. Kamu nak pergi berperang sekarang ni, jangan main. Pergi main-main sana, duduk tidur, nanti dibunuh oleh musuh. Kan? Ataupun tergoda dengan wanita-wanita Rom, wanita Parsi yang comel-comel contohnya. Dan penghabisan amalanmu. Makanya ayat yang kedua, bacaan yang kedua ni dia guna lafaz jamak. Sebab apa? Nabi kita hantar tentera yang ramai. Adapun hadis Ibnu Umar tadi, dia wadak Ibnu Umar seorang, maka Nabi guna kalimat astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Yani astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Jadi tuan-tuan tengoklah, kalau kita nak hantar ramai-ramai, contohnya satu bas keluarga kita, family nak pergi,
Kita pergi dekat stesen bas ke stesen kereta api ke di airport, kita baca yang ni. Tapi kalau seorang-seorang yang nak pergi, kita salam, kita peluk dia, kita baca yang awal, hadis Ibnu Umar. Alhamdulillah, menarik para jemaah sekalian. Ada lagi riwayat lain, tambahan sedikit. Hadis Al-Khatmi tadi, hadis sahih, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, kata Nawawi. Hadis 717, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni. Sahabat ni mari jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, saya nak musafir, zawwidni, mana bekalkan saya, bekalan, pesanan, wasiat, nasihat. Faqal, Nabi kita bersabda, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan takwa. Kalau kamu berjalan musafir, gilah negeri mana pun, takwa adalah hati, kamu tak akan terpesong, tidak akan terjebak dengan perkara tak baik. Qala zidni, tambah lagi, minta lagi. Qala wa ghafara zambak, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosamu. Qala zidni, tambah lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, Allah Ta'ala permudahkan urusan kamu di mana saja kamu berada. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Masya Allah, bahagialah sahabat ni, kan, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minta supaya Nabi kita doakan dia. Maka di sini satu Imam Nawawi rahimahullah taala tak sebut, yang dia sebutnya doa, kita doa kepada orang yang nak musafir. Baik, saya nak musafir, ana usafir, saya nak musafir, saya nak travel. Apa ucapan saya kepada isteri, anak-anak, kawan-kawan yang sedang nak menghantar kita, ucap selamat jalan kepada kita. Apa yang kita nak baik, nak kata, tuan-tuan tengok dalam kitab Perisai Muslim, yang ada Perisai Muslim dalam handphone tu, tekan je tulis doa orang musafir. Tulis doa orang musafir kepada orang bermukim. Ucapan kita kepada orang yang kita tinggalkan. Apa kita ucap? Kata tuan-tuan, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Sekali lagi, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Isteri, anak, sahabat-sahabat, tengoklah siapa depan kita, kita niatnya, aku serahkan kamu kepada Allah, Allah lah jaga kamu. Bapak nak musafir, abang nak pergi, lambat lagi balik contohnya, aku serahkan yang menjaga kamu ini kepada Allah, yang tidak pernah mensia-siakan simpanan yang ditinggalkan kepadanya. Ada hadis rawahu Ahmad. Jadi tuan-tuan tengok dalam kitab perisai kita ni semua ada. Doa yang kita baca tadi pun, doa orang yang orang bermukim kepada orang musafir pun ada dalam ni. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, ini doa yang sepatutnya kita buat. Ini doa goodbye, bye. Apa bye-bye? Kita bukannya orang putih mak saleh yang tak kenal Tuhan. Banyak aja tu tengok. Dekat airport ke mana tak, habis dia salam-salam semua, bye. Cong pergi. Buat apa? Tak. Sebut astaudikumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Anak, bapak tinggalkan kamu, Allah yang jaga kamu. Oh, dia ada setengah orang bila kita ajar benda ni, kalau Allah jaga, jadi apa? Saya dah letak dekat rumah saya tu, nenek ada, bibi ada, pak saudara ada, tolong jaga. Mereka tu semua makhluk. Kalau anak nak buat tak baik, boleh je. Zaman-zaman sekarang ni, apa kita nak buat? Mak ayah tak ada rumah, budak dia main internet, nenek tengok anak, cucu senyap dalam rumah, relax lah tu. Rupanya dia tengok benda-benda yang lain. Allah jaga. Nenek, opah, atuk, pak saudara, yang jaga, itu semua ikhtiar, tak salah. Tapi jangan kita letak pergantungan 100% kepada mereka, tapi itu semua usaha yang kita buat, yang kita bergantung 100% kepada Allah. Astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku serahlah kamu kepada Allah
yang Allah Ta'ala tidak sia-siakan simpanan yang kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Menarik tuan-tuan, sangat besar kelebihan apabila kita serahkan segala-galanya kepada Allah dengan kita tawakal berusaha. Macam juga kita masuk rumah, tak mahu orang masuk, kita kena kunci pintu. Tapi kita baca doa, bismillah tawakkaltu Allah, bismillah walajna, bismillah kharajna. Kan? Kita baca ayat kursi, baca semua ayat amanah Rasul supaya Allah Ta'ala jaga kita. Barulah kita panggil usaha tawakal dan pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Menariklah untuk kita faham di sini, baru kita tahu. Saya ambil satu bab lagi, satu bab yang pendek je bab ni. Bab yang ke-97, bab 97, babul istikharati wal musyawarah. Bab istikharah, mohon petunjuk, pilihan. Dan musyawarah, perbincangan, bermusyawarat sama-sama kita. Mohon petunjuk daripada Allah, musyawarat sama-sama kita. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dua ayat. Yang pertama ayat surah Ali Imran ayat 159. Qala Allah Ta'ala washawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi Allah Ta'ala arah kepada Nabi supaya sentiasa bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Nabi ada wahyu, dia boleh je terus tanya Jibril, tanya Allah, tapi Allah ajar, didik Nabi supaya bermusyawarah dengan para sahabat. Kenapa? Bila Nabi tak ada lagi, wahyu sudah tidak ada, bagaimana kita nak buat keputusan? Kita musyawarah. Musyawarah dengan kita minta petunjuk, minta nasihat kawan-kawan, apa pandangan. Kemudian bila kita dah putuskan secara syura, kita kena akurlah keputusan. Jangan pula musyawarah lain, pergi baca keputusan lain, jangan. Itu tak telus. Maka kita kena musyawarah. Setelah semasak-masaknya musyawarah, kita buat keputusan. Itu ayat yang pertama, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya buat keputusan secara syura. Ayat yang kedua, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Dalam ayat ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kan sentiasa bawa bab kita ni, bab istikharah, minta petunjuk Allah dengan bermusyawarah. Musyawarah tu secara fizikal, secara orang panggil manual. Tapi bila kita ada benda yang kita tak tahu, kita tanya Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil istikharah, mohon bimbingan, mohon petunjuk. Bagaimana cara istikharah? Tengok hadis. Hadis ni panjang. Hadis 718, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kas-surati minal Qur'an. Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami supaya beristikharah, minta pilihan, mohon petunjuk dalam segala urusan. Nak kahwin, nak bini, nak beli kereta, nak beli rumah, nak travel, nak minta kerja, nak apa saja pun, istikharah. Dalam segala urusan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan suatu surah Al-Quran, baginda bersabda, yaqulu idza hamma ahadukum bil amri, apabila kamu nak buat satu perkara, setelah kita fikir, kemudian falyarka' rak'ataini min ghairil fariidati, hendaklah dia solat 2 rakaat lain daripada solat fardu. Jangan kita solat lepas solat zuhur kita baca doa istikharah. La, solat khas, nama dia solat istikharah. Solat istikharah. Thumma liyaqul, hendaklah dia pun baca doa ni. Liyaqul, dia baca doa ni, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam
wa anta 'allamul ghuyub. Dengan dia kata apa? Ya Allah, sesungguhnya aku mohon petunjuk dengan pengetahuan-Mu. Aku memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu. Dan aku memohon kebesaran kurnia-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Engkaulah yang maha tahu dan aku tidak tahu. Dan Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu kita puji Allah dulu. Itu bahasa doa, kita kena puji Allah. Kemudian kita mula nak minta, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini baik untuk diriku. Mula-mula kita minta baik tak baik? Baik untuk diriku, satu. Dalam agamaku, dalam kehidupanku, dan urusanku, atau mengatakan baik pada waktu dekat maupun waktu yang akan datang, kemudian hari. Maka takdirkanlah dan permudahkanlah urusan ini buat diriku. Jadi kalau kita minta, bila dia baik, minta Allah permudahkan urusan. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bih. Tengok yang kedua pula. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini buruk buat diriku, benda yang aku nak buat ni tak baik untuk aku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibatnya pada urusanku, dan pada waktu yang terdekat ataupun waktu masa depan, maka jauhkanlah urusan itu daripadaku dan hindarkanlah aku daripadanya, serta tentukanlah yang lebih baik untukku bagaimanapun adanya. Kata Nabi, summa qala wa yusammi hajatahu. Kemudian kita pun sebutlah hajat kita. Ya Allah, hajat akunya nak beli kereta, nak beli rumah, nak pergi situ, nak kahwin dengan orang ni. Ni kita minta hajat. InsyaAllah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapat petunjuk. Tapi petunjuk itu macam mana? Ini petunjuk ni, ramai orang tanya ni. Kita sendiri pun tertanya-tanya. Adakah bila kita solat istikharah, nampak selalu, mari. A, good. Pilihan kedua B, hitam, tak jadi. Yang pentingnya kita kena istikharah. Segala perkara dalam urusan kita, hidup kita istikharah. Jabir kata Nabi ajar istikharah sebagaimana Nabi kita ajar solat. Maknanya detail dan teliti yang Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dalam perkara istikharah. Jadi kita naknya solat khas, solat sunat istikharah. Bukan selepas solat fardu angkat tangan berdoa. Biar ada solat khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, yuakhiru du'a anis solat. Solat dulu, kemudian berdoa. Dan yang ketiga, kita kena serahkan urusan kita ini kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita bermusyawarah. Karena itu Imam Nawawi dia bawa ayat syura, kemudian ayat istikharah. Kenapa? Maksudnya gini, tuan-tuan. Ada beberapa perkara isu dalam bab istikharah. Ambil perhatian di sini. Ada setengah orang ini bila dia istikharah, dia tunggu mimpi. Dia istikharah dekat nak tidur, dia ambil wuduk, dia solat, lepas tu dia tidur, dia tunggu mimpi datang, cakap buat, tak buat. Tak ada macam tu. Yang kedua, kita istikharah, iaitulah selepas solat sunat. Solat sunat istikharah. Baik. Yang ketiga, apa yang kita nak buat selepas solat? Ini penting. Setelah kita solat, apakah kita menunggu isyarat? Lampu hijau ke lampu merah? Boleh buat ke tak boleh buat? Itu ke cara? Jawab kata di para ulama, bukan itu. Tanda-tanda spontan ada. Kadang-kadang kebetulan. Tapi kita nak kata itu tanda, sukar.
Ada kadang-kadang orang itu bermimpi. Ada kalanya jelas depan mata dia, Allah permudahkan urusan. Contoh kita kata, orang ni nak kahwin dengan si Muhammad ni nak kahwin dengan si apalah perempuan tu nama Zainab ke nama siapa. Mana boleh mu nak kahwin, kamu budak kampung. Ni Zainab Meknak ni budak anak orang kaya ni, depan tangga ayah dia kereta 5 buah. Besar-besar belakang, mu naik motosikal. Kita pun takut nak pergi. Kita pun tanya orang kampung ni, tanya pakcik-pakcik kita, boleh je. Pak Haji tu baik orangnya. Dan baiklah. Kita pun istikharah. Tapi tanya orang dulu. Kalau kata, jangan pergi. Bukan tak layak mendengar. Tapi ada setengah orang, dia kenal Pak Haji ni. Walaupun dia kaya, tapi dia orang baik. Nak kepada anak laki-laki, mu pula budak baik kaki masjid. Ustaz kata, mai, aku tanya khabar. Masya Allah. Pak Haji, jumpa lepas salat. Ni ada ni sahabat kita ni, ahli masjid juga ni, budak ni. Kadang-kadang duk azan masjid ni. Dia nampak duk cari isteri. Saya tengok anak Pak Haji tu nampak, boleh dah kot. Orang hak takut tadi nak pergi Pinang. Masya Allah, Pak Cik ni open buka pintu. Alhamdulillah. Allah hantar mari jodoh kepada anak saya, budak yang baik macam ni. Saya tak tanya harta saya dah banyak. Tengok. Yassar, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Itu di antara tanda-tanda lah. Tanda-tanda nak benda tu, budak tu nak jadi baik. Alhamdulillah. Baik. Maka apabila kita selesai istikharah, adakah kita kena menunggu sehingga datangnya tanda ataupun bagaimana? Kata di para ulama, yaf'alu mattafaqa. Dia buatlah apa yang kita sudah rancang. Kita dah rancang rapi dah, gini-gini, buatlah apa yang kita nak. Ataupun apa yang Allah Ta'ala cerahkan dada kita. Kita rasa yang ni lebih tenang, lebih baik. Macam seorang dia nak buat pembedahan contohnya. Doktor ni cakap macam ni, doktor ni cakap macam ni. Akhirnya dia confused dia nak buat macam mana, kan? Jadi kita kena tengok mana yang lebih tenang dari sudut kepentingan masa depan. Apa yang kita nak buat? Pembedahan ke, NGO ke, apa saja makan ubat ke? Mana kena musyawarah dulu, kena bincang dulu. Baru kita tanya Allah. Wazahir, yang zahirnya kata di para ulama, buat ya buat. Teruskan pergi apa yang telah kita rancang. InsyaAllah, kalau benda tu baik, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Kalau tak baik, kita pergi setengah jalan, stop. Tak boleh nak teruskan. Adalah halangan-halangan yang Allah SWT tak nak bagi jadi benda tu sebab tidak sesuai dengan kita. Wallahu alam. Sampai hari ni pun saya tanya ulama, baca dalam kitab, semuanya kata bermacam-macam. Kalau nak cari tanda spesifik selepas solat istikharah, ini tanda je, tak jumpa. Kebetulan ada. Banyaklah isu-isu kebetulan tu ada. Kadang-kadang kita ni payah benda ni, tapi ada kalanya senang je urusan. Allahu Akbar. Ada seorang kawan kita nak beli kereta. Payah dia nak dapat ni, orang panggil pinjaman lah, Islamik pinjaman, payah sekali. Tiba-tiba dia pergi satu tempat yang dia suka nak benda tu, permudahkan urusan. Kita kata Allah Ta'ala pilih yang ni. Subhanallah. Macam lagi lah, saya nak cerita pengalaman orang pun banyak, pengalaman kita sedikit pun ada, tapi biarlah setiap orang mencari pengalaman sendiri. Istikharah lah. Sebagaimana kata para ulama, ma khaba man istakhar. Tidak kecewa orang yang minta petunjuk dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma kadang-kadang ada juga orang istikharah, tenang, kahwin mudah, tapi akhirnya bercerai juga di saat. Adakah kita salah ke takdir? Apa faedah istikharah? Adalah hikmah yang Allah Ta'ala beri, kita pun tak tahu apa yang nak buat. Ada sahabat kita ni istikharah. Dia kata Allah permudahkan sungguh-sungguh urusan dia. Permudahkan sungguh urusan dia. Saya pun terkejut. Dia mari bagi tahu ana, Ustaz, saya dah dapat jodoh, tak sangka pula. Budak ni comel lah, kaya macam-macam. Dia sendirinya biasa-biasa. Kenapa? Kalau kamu nak istikharah pemuda, umat keluarga dia beri, budak ni pun nak ngau, bismillah, tawakal Allah. Tapi tidak lama, tidak panjang jodoh mereka. Bercerai juga akhirnya. Rupa-rupanya ada hikmah di sebalik. Sebab apa?
sebab kawan kita tadi berminat dengan perempuan yang orang panggil yang hebat, yang ada nama, yang kaya, maka Allah beri dia. Lepas pada tu dia kenal orang macam ni begini watak. Wallahu alam, kita tak tahu apa yang Allah Taala tulis untuk mereka pada masa depan. Tapi kalau kita istikharah, Allah permudah urusan, kemudian tak jadi di tengah jalan, kita kata ada hikmah yang Allah nak beri kepada kita. Jangan menyalahkan istikharah sama sekali. Jangan menyalahkan takdir sama sekali. Kita kembalikan kepada hikmah. Di sebalik semua kejadian itu ada hikmah. Sama alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Kata ulama, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita yang terbaik, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bab 98, bab istihbabiz zahabi ila salatil Eid. Sedang molek. Kebetulan kita nak sambut hari raya, bab kita pun hari raya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.